Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan continue kita punya chapter Simple Probability. Ini adalah chapter yang terakhir dalam bab tingkatan 2, chapter 13, Simple Probability. Sebelum ni kita dah belajar tentang sample space. Hari ini kita akan masuk tentang probability of an event ataupun kebarangkalian bagi satu peristiwa. Okey, formula dia, kebarangkalian untuk satu peristiwa ni, probability of an event A is presented by PA equal to NA over NS. Okey, PA ni adalah probability of event A. Okey, probability of event A. NA adalah number of element of event A. Dan NS ni macam kamu dah belajar sample space sebelum ni, NS bermaksud number of element of sample space. Okey, jadi siapa yang belum tengok video saya yang lepas tentang sample space, tolong tengok dulu video tu sebelum kamu tengok ini, sebab kalau tak nanti kamu tak faham ini apa benda. Okey, jadi saya terangkan tentang formula ni, saya rasa ramai yang tak faham lagi apa benda PA ni, NA, NS ni. Okey, kita kena tengok contoh barulah kita boleh faham apa yang dimaksudkan tentang apa yang dimaksudkan dengan formula ini. Okey, kita tengok contoh. Yang mula sekali saya tulis dulu formula dia kat tepi ni. PA ataupun probability of A equal to number of element of event A dibahagikan dengan number of element of sample space. Okey, disebabkan kita dah belajar tentang sample space dulu ni, jadi tentang soalan ni kita kena cari sample space dulu lah. Okey, kita baca soalan dulu. Throwing a fair dice has 6 possible outcomes. There are numbers 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okey, membaling satu dadu yang adil akan mendapat 6 kemungkinan. Okey, kemungkinan tersebut adalah nombor-nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ini adalah nombor-nombor yang kamu akan dapat kalau kamu baling satu dadu yang adil. Okay, assuming that each number has an equal chance of appearing in throw. Okey, kita assumekan setiap nombor tu dia mempunyai kebarangkalian yang sama je. Kalau kita baling mungkin dapat nombor 1, mungkin dapat nombor 2, mungkin dapat nombor 3. Okey, kebarangkalian dia akan dapat sama je untuk setiap nombor tu. What is the chances of getting number 4? Dan soalan dia yang kedua adalah what is the chances of getting an odd number? Okey, jadi sebelum ni kita dah belajar tentang sample space. Sekarang kita tentukan dia punya sample space dulu. Sample space ni adalah segala kemungkinan yang kita akan dapat tentang soalan tersebut. Okey, soalan ni berkisarkan tentang fair dice. Jadi sample space dia mestilah tentang nombor-nombor yang kita akan dapat kalau kita baling dadu yang adil, iaitu nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ini adalah nombor-nombor yang kita akan dapat kalau kita baling dadu. Okey, jadi ada berapa elemen dalam sample space ni? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 elemen di dalam sample space. Jadi number of element in sample space NS ada 6. Okey. Kemudian kita baca soalan dia. What is the chances of getting number 4? Apakah kebarangkalian untuk mendapat nombor 4? Ini adalah soalan yang pertama. Okey, ini adalah peristiwa A ataupun event A. Okey, kita tulis sekali. A is getting number 4. Okey, kita baling-baling dadu kita dapat nombor 4. Ini adalah peristiwa A. Okey, peristiwa A ni, okey, peristiwa A ni mesti berkisarkan tentang sample space je. Okey, ada berapa nombor 4 kat sini? Ada 1 je kan? Jadi elemen dalam event A ni hanyalah 4 sahaja. Jadi bilangan elemen dalam event A ada 1. Okey, ni saya ulang lagi sekali. What is the chances of getting number 4? Okey, ni adalah event A, ni adalah nombor 4. Okey, daripada sini nombor 4-nya ada 1 je. Kita tulis kat sini 4 1 je. Dan number of element of sample event A ada 1. Kat sini 4 ada 1 sahaja. Kita tulis kat sini bilangan dia 1. Jadi apa kebarangkalian dia? Okey, ni kita tuliskan dalam formula. Kebarangkalian untuk mendapat event A adalah number of element of event A tadi, number of element dia ada 1, kita tulis kat sini 1. Okey, dibahagikan dengan number of element in sample space. Number of element in sample space tadi ada 6. Maka kita tulis kat sini 6. Jadi kebarangkalian untuk kita dapat nombor 4 adalah 1/6. Okey, ini adalah cara yang apa nak kata cara yang betul-betul lah. Kalau kita ikut cara matematik, kita gunakan formula, ini adalah cara yang sebenar-benarnya. Tetapi kalau dalam exam kamu terus buat macam ni pun tak apa, saya tunjukkan macam ni. Okay, cara nak jawab soalan ni. Okay, dia cakap what is the chances of getting number 4? Okay, kebarangkalian dia jadi nombor-nombor dia adalah nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, betul tak? Nombor 4 kat sini ada 1 je. Okay, nombor 4 kat sini ada 1 je. Jadi kebarangkalian dia, kita tulis 1 perkan dengan semua nombor. Ada berapa nombor kat sini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 nombor, jadi kita ambil 1
per 6. 4 ni ada satu nombor daripada 6 nombor. Itu maksudnya untuk soalan yang pertama tadi. Okey, jadi ada dua cara kamu nak jawab. Satu yang saya tunjukkan tadi, kita gunakan formula semua, ataupun cara yang kedua kamu boleh terus tulis. Kalau ni adalah soalan yang simple, kamu boleh terus tulis jawapan. Okey, 4 ada satu je. Kemudian kita perkan dengan bilangan nombor yang ada dekat sini. Okey, so kita tengok yang soalan yang kedua. Okay, soalan yang kedua. What is the chances of getting an odd number? Apakah kebarangkalian untuk kita dapat nombor yang ganjil? Okey, kat sini nombor 2. Tadi kita dah guna event A. Sekarang saya nak guna event B pula. Tak ada masalah, huruf ni kita boleh tukar. Tak semestinya diguna A je, nak guna B pun boleh. Kita namakan event B ni adalah getting an odd number. Getting an odd number. Okey, event B ni pun mesti berdasarkan sample space. Okey, ada berapa odd number kat sini? Okey, ni odd number, ni odd number, ni pun odd number. Ada 3. Jadi kita tulis kat sini, dalam B, elemen-elemen dalam B adalah nombor 1, nombor 3 dan juga nombor 5. Okey, nombor 1, nombor 3 dan juga nombor 5. Okey, jadi dalam B ni ada berapa elemen dia? Ada 1, ada 2, ada 3. 3 elemen. Jadi number of element in event B ada 3. 1, 2, 3. Jadi apakah probability? What is the chances of getting an odd number? Jadi probability of getting odd number PB, sebab apa saya guna B? Sebab kat sini saya guna B. Kalau kat sini kamu guna C, C lah dia kat sini. Kalau kat sini kamu guna D, D lah dia kat sini. Huruf itu tak penting ya, yang penting cara yang kamu buat tu. Okey, jadi probability of getting B sama dengan number of element in B dibahagikan dengan number of element in sample space. Okey, jadi B ni ada berapa dia punya elemen? Dia ada 3 elemen. Jadi kita tulis kat sini 3 dibahagikan dengan sample space ada berapa? Sample space ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita tulis kat sini 6. 3 per 6 kena pemudahkan. Jadi kita dapat 1/2. Okey, jadi ini adalah cara yang sebenarnya untuk kita buat soalan begini. Okey, tapi dalam exam kalau kamu tak nak buat macam ni pun tak apa, boleh kamu terus buat macam ni. Saya tunjukkan kat kamu. Okey, kat sini cakap chances of getting an odd number. Okey, daripada sample space ni ada berapa odd number? Ada 1, 2, 1, 2, 3. Okey, nombor 1, 3 dan juga 5. Jadi ada 3 nombor sini, kamu tulis 3 perkan dengan jumlah nombor ada semua sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 nombor, jadi kita ambil 3 per 6 dan kamu pemudahkan jadi 1/2. Okey, dalam exam, benda ini sahaja dah diterima sebagai jawapan. Tak payah tulis formula pun tak apa. Okey, harap jelas ya. Jadi kita tengok contoh yang seterusnya, example 7. Kamu boleh tengok example 7 ni di dalam buku teks. Okey, saya besarkan sikit takut tak nampak. Okay, an apple is picked from a box that contains 25 green apples and 25 green apples and 35 red apples. Okay, jadi satu apple dipilih daripada satu kotak yang mempunyai 25 apple hijau dan 35 apple merah. Okay, lukislah senang. Okay, ni ada satu kotak. Okay, dalam kotak ni ada apple merah, red apples. Ada 35. Okey, green apple pula. Green apple. Green apples. Ada 25. Okey. Okey, bagi nampak. Calculate the probability of getting a green apple. Kirakan kebarangkalian untuk mendapat apple hijau. Okey. Saya ulang lagi sekali soalan. Ni ada satu kotak. Dalam kotak ni ada 35 apple merah, 25 apple hijau. Okey. Kalau saya seluk tangan masuk dalam box ni, saya ambil satu apple. Apakah kebarangkalian apple yang saya dapat tu warna hijau? Jadi, macam mana kita nak buat? Okey, warna hijau ada berapa dalam kotak ni? Warna hijau ada 25. Jadi, kita ambil 25 dibahagikan dengan jumlah apple semua sekali yang ada dalam kotak ni. Jumlah semua sekali ada berapa? 35 tambahkan dengan 25. Okey, kita ambil 35 tambahkan dengan 25. 35 tambah 25 jadi 60. Jadi kebarangkalian dia 25 perkan dengan 60. Pemudahkan, tekanlah kalkulator. Mana kalkulator saya? Tak ada kat sini. Okey, kena buka kalkulator sini. Tunjuk. Okey, 25 dibahagikan dengan 60 dapat dapat perpuluhan. Dapat perpuluhan kena tukar kepada pecahan. 5
per 12. Okey, jadi ini jawapan dia 5 per 12. Okey, katakanlah dia nak calculate the probability of getting a red apple. Macam mana pula? Kalau dapat red apple. Okey, red apple ada berapa? Ada 35. Jadi kita tulis 35 perkan dengan bilangan apple di dalam kotak tersebut ada 60. Dan kita kena pemudahkan juga 35 per 60 dapat 0.5/3, tukarkan dia kepada pecahan, dapat 7 per 12 kalau dia nak probability of getting red apple. Okey, tapi dalam untuk konteks soalan ni, inilah jawapannya. Jangan jawab ni pula. Mesti jawab yang ini sahaja. Jangan jawab ini. Apa jadi kalau jawab dua-dua? Jawapan kamu akan dikira sebagai salah. Okey, pastikan kamu jawab yang ini sahaja, yang ini jangan tulis. Okey, kita tengok example 8. Okay, Pramjit gets RM5 pocket money every Tuesday, Wednesday, and Thursday. Calculate the probability of him getting the amount of RM5 in 4 weeks. Okay, Pramjit dapat RM5 duit poket pada setiap hari Selasa, Rabu dan juga Khamis. Kirakan kebarangkalian untuk dapat RM5 di dalam masa 4 minggu. Okay, apa kebarangkalian dia? Dia dapat RM5 dalam 4 minggu. Okay, jadi seminggu dia dapat 3 kali, betul tak? Okay, saya tulis ini 1 week 3 times. Okay, jadi kalau 4 weeks, berapa kali? 4 weeks, dia akan dapat 4. Darabkan dengan 3, so dapat 12 kali total. Okay, total dia dapat 12 kali dalam masa 4 minggu. Jadi apa kebarangkalian dia dapat? Dalam 4 minggu tu ada berapa hari? Okay, ni 12 kali. Kita kena kira dalam 4 minggu ni ada berapa hari. So 4 weeks, sama dengan kita ambil 7 dalam satu minggu ada 7 hari, kita ambil 7 darabkan dengan 4 sebab 4 minggu, jadi ada 28 hari, 28 days. Jadi kebarangkalian dia untuk dapat RM5 dalam masa 4 minggu ni adalah dia dapat 12 kali dalam masa 28 hari. Dia dapat 12 daripada 28 hari. Jadi yang ni kamu kena pemudahkan dia juga, bahagikan dia, tekanlah kalkulator 12 bahagikan dengan 28, dapat perpuluhan, tukarkan kepada pecahan 3/7. Okey, nak tukar kepada pecahan macam mana? Okey, dekat kalkulator kamu cari simbol A, B per C. Okey, daripada perpuluhan, kamu tekan simbol ni, dia akan tukar daripada perpuluhan kepada pecahan. Jadi jawapan dia kita akan dapat 7 per berapa tadi? Salah je. Dapat 3/7. Okey, 3/7. Okey, 3/7. Okey, settle. Jadi dia dapat 3/7 dia punya probability untuk soalan example 8. Okey, kita tengok contoh yang terakhir untuk kali ini. A supermarket held a lucky draw for a week in conjunction with its 10th anniversary. The supermarket has a set of conditions that every purchase of RM50 is eligible to submit one entry. The supermarket recorded this distribution of gift coupons on the average of 30 pieces a day for a week. Daniel, a food stall owner, spends $450 throughout the draw period. Calculate the probability of Daniel will win the lucky draw. Oh, panjangnya ayat dia. Okay. Jadi kita baca balik. Supermarket held, okay. Basically ni macam ni lah. Satu supermarket ataupun satu pasar raya, dia buat cabutan bertuah untuk merayakan dia punya ulang tahun. Dia dah buka 10 tahun. Ya, okay. Jadi dia buat lucky draw ni, maksudnya siapa-siapa masuk letak tiket lah. Macam mana nak terangkan maksudnya kita nak join cabutan bertuah tu, kita kena hantar borang. Kamu pernah pergi pasar raya kan, mesti tahulah benda ni kan. Okay, the supermarket has set condition that every purchase of RM50 is eligible to submit one entry. Okay, jadi kalau kita buat pembelian sebanyak RM50, kita boleh hantar satu borang masuk ke dalam dia punya pertandingan lah. Okay, jadi kalau kita hantar lagi banyak kita punya borang, lagi tinggilah kita punya kebarangkalian untuk kita menang kan. Okay. The supermarket recorded distribution of gift coupons on the average of 30 pieces a day. Okay, jadi satu hari supermarket tu dapat 30 borang dalam satu hari. Okay, selama satu minggu. Satu hari dapat 30 selama satu minggu. Okay, Daniel, seorang peniaga makanan, dia membelanjakan sebanyak RM450 dalam masa satu minggu tu lah, dalam masa untuk event tersebut. Okay, jadi calculate the probability of Daniel will win the lucky draw. Okay, kirakan kebarangkalian bahawa Daniel akan menang cabutan bertuah tersebut. Okay,
Jadi kat sini kita kena tahu dulu berapa banyak penyertaan kesemua sekali. Kat sini dia dah bagi dah. 30 pieces a day for a week. Okey, supermarket tu mendapat borang sebanyak 30 borang sehari dalam masa 1 minggu. Jadi dalam masa 1 minggu tu berapa banyak borang yang dapat? Okey, jadi ini adalah sample space sebenarnya. Okey, ini adalah sample space kesemua sekali, keseluruhan. Jadi kita ambil 30 entry dalam masa 1 hari didarabkan dengan 7 hari. Okey, 30 darab 7 berapa? Tekan kalkulator. 30 darabkan dengan 7. Kenapa saya tekan bahagi? Dia dapat 210. Maka dia ada 210 penyertaan kesemuanya sekali. Okey, jadi yang ni adalah penyertaan keseluruhan. Okey, Daniel ni pula dia hantar berapa banyak penyertaan? Okey, kat sini. Dia kat RM50 satu entry. Daniel buat RM450 pembelian. Jadi berapa banyak borang, berapa banyak penyertaan dia boleh hantar? Jadi kita kena kira dulu. 450 dibahagikan dengan 50. Okey, jadi dia akan dapat berapa banyak entry ni? Kita ambil kalkulator. 450 dibahagikan dengan 50. Jadi dia dapat 9 penyertaan. Okey, ni entry by Daniel. Okey. Jadi apa kebarangkalian dia untuk dia menang? Okey, jadi penyertaan dia adalah 9 perkan dengan jumlah semua sekali penyertaan yang ada iaitu 210. Jadi ini adalah dia punya kebarangkalian. Boleh tak kita permudahkan? Cek dengan kalkulator, kita ambil 9 bahagikan dengan 210. Okey, dapat yang ni. Kamu cuba tekan kalkulator kamu untuk tukarkan dia kepada pecahan. Boleh tak? Okey, saya tekan. Okey, boleh permudahkan. Dapat 3/70. Jadi inilah kebarangkalian untuk Daniel menang, iaitu 3/70. Okey, baik, itu sahaja untuk hari ini. Jadi tolong jawab soalan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.